Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Sebahagian di kalangan manusia ini telah menjadikan selain daripada Allah anda dan yuhibbunahum, menjadikan sekutu dalam hidup mereka, sayang dan cinta mereka selain daripada Allah. Adapun walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang yang beriman pada Allah, dia telah meletakkan rasa cinta dia dan kasihnya ialah tertinggi dalam hidupnya kepada Allah. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzab walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'an. Kalau sekiranya orang yang zalim itu melihat bagaimana pembalasan azab yang Allah sediakan pada mereka tersebut di waktu mana di padang mahsyar nanti, wallahu syadidul iqab, wallahu syadidul azab, dan Allah itu terlalu amat pedih dalam azab yang disediakan oleh Allah. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-165. Yang dihormati Imam Penerusi dan ahliatan kuasa surah, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Namunnya saya mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana pada malam yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini dalam membicarakan tajuk orang muda sikit pada malam ini, di mana tajuk yang biasanya orang muda menyebut dan berbicara tentang soal cinta dalam hidup mereka. Tetapi sebenarnya soal cinta ini bukanlah dinamakan dengan orang muda saja, tidak. Tetapi cinta ini biasanya tertaruh dalam kehidupan setiap manusia. Bahkan cinta ini kadang-kadang di kalangan hidup manusia yang menyebabkan mereka lupa terhadap sepatutnya kecintaan itu yang ada dalam jiwa mereka. Manusia dalam hidup ini, kalau kita bahagi-bahagikan, ramai manusia yang hidup terpana dengan cinta pada dunia, cinta kepada yang namakan dengan urusan dunia, sehingga kan tak sempat dalam hidup kita ni untuk kita buat benda yang sepatutnya kita lakukan. Cintanya dalam hidup, kadang-kadang manusia sanggup bertengkar dan berkelahi kerana semata-mata cintanya kepada yang disebut dengan sesama makhluk, sayangnya mereka kepada pasangan mereka. Bahkan kadang-kadang kita tengok dalam drama-drama, kita lihat orang yang dah tua-tua pun bercinta lagi. Kadang-kadang kita perhati bagaimana kecintaan yang biasanya disebut dan dilafazkan ini menjadi salah erti dan salah faham di kalangan sebahagian di kalangan kita. Cinta kita akhir-akhir ini ada juga orang yang cuba membetulkan keadaan, nak suruh jadi rasa betul cinta. Mereka letakkan cinta itu kepada yang namakan dengan kedua bapa mereka ataupun pasangan hidup mereka tersebut. Tetapi dalam keadaan begitu masih lagi salah apabila mereka letakkan kecintaan sedemikian rupa. Cinta kepada pasangan hidup masih lagi tidak lagi bernokdah ataupun berperhentian. Tetapi ataupun yang disebut dengan cinta yang kita boleh faham di kalangan kita,
Kadang-kadang ada di kalangan kita ni rasa cinta yang terbaru ni kita lihat program-program yang disebarkan, majlis-majlis cinta Rasulullah SAW. Ini pun satu kalimat yang biasa tersebar di kalangan kita, cinta dan mencintai. Apakah benar dalam hidup kita ini kena berhenti dengan cinta pada Rasulullah saja? Dalam hidup kita ini, malam ini anda nak sebut sikit tentang bagaimana kalimah cinta ini biasanya digunakan dalam kehidupan kita seharian. Yang kita nampak bahawa cinta kita yang terbaik ialah kita letak cinta kita kepada pasangan hidup kita, cinta kita kepada anak-anak kita, ataupun cinta kita kepada yang disebut dengan Rasulullah SAW. Para hadirin sekalian, kalau kita tengok perbezaan-perbezaan itu, di sana dalam cinta kita ini sebenarnya semuanya bersifat bersementara saja. Cinta kepada ibu bapa bersifat sementara, yang tak sampai peringkat kecintaan kita sama dengan cinta pada Rasulullah SAW. Berlaku zaman Rasulullah SAW. Tatkala mana Sayyidina Umar menyebut pada Rasulullah, aku menyintai kamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, bagaikan apa wahai Umar? Umar sebut, bagaikan aku menyintai jasad aku sendiri. Lalu Rasulullah menggelengkan kepala, bukan demikian Umar, cinta kamu padaku. Kemudian lalu Sayyidina Umar tanya, bagaimana Rasulullah? Rasulullah jawab, cintalah padaku bagaikan, katanya Sayyidina Umar, kalau begitu aku mencintai kamu ya Rasulullah bagaikan aku menyintai kedua bapa aku sendiri ya Rasulullah. Rasulullah geleng kepala. Rasulullah SAW sebut, bukan demikian Umar, cinta kamu bukan demikian padaku. Lalu Sayyidina Umar betulkan kembali, kalau begitu ya Rasulullah, aku menyintai kamu bagaikan aku menyintai pasangan hidup aku. Katanya Rasulullah, bukan demikian Umar. Lalu Sayyidina Umar terdiam. Bagaimana cinta yang mesti ada dalam hidup ini pada Rasulullah SAW? Rasulullah sebut, cintalah padaku lebih daripada kamu cinta kepada kedua bapa kamu, pada anak isteri kamu, dan pada jasad kamu, wan nasu ajma'in, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini sendiri. Maknanya kemuncak rasa cinta kamu pada makhluk ini pada Rasulullah SAW. Tetapi apakah berhenti dengan cinta pada Rasulullah SAW? Belum. Ulama-ulama kata belum lagi terhenti untuk mencintai Rasulullah. Kerana apa dia? Kerana berdasar pada satu ayat Al-Quran Karim yang Allah cerita tentang cinta ini. Rasulullah SAW sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Yuhibbukumullah disebut, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kamu menyintai aku, manusia yang menyintai Allah, kamu ikutlah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah. Maksudnya menyintai Rasulullah SAW tidak berperhentian. Kita tak boleh berhenti dengan cinta pada Rasulullah SAW saja, tidak. Tetapi dalam Islam, kamu kena jadikan Rasulullah ini cinta untuk sementara juga. Kemuncak kamu apa dia? Kamu menyintai Rasulullah sehinggalah kamu beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cinta pada Rasulullah SAW tak boleh kita berhenti dengan kita selawat kemudian kita tak bangun sembahyang subuh. Bukan demikian cinta kita pada Rasulullah. Cinta pada Rasulullah bukan kita berhenti dengan kadar yang namakan dengan kita cinta pada Rasulullah, dengan kita berqasidah dan kita ulang begitu saja, tidak. Tetapi kita kena ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berbeza dengan kita cinta pada kedua bapa kita, cinta kita pada pasangan hidup kita. Kita cinta pada pasangan hidup kita, ya. Tetapi pasangan hidup kita cinta tidaklah sampai peringkat kita beriman pada mereka. Bahkan Rasulullah SAW lagam seseorang yang cinta pada isteri dia melampaui batasan, sehingga kan Rasulullah kata, ta'ishu abduz zawjah. Rasulullah SAW sebut, sebangsa-bangsa makhluk yang hidup atas muka bumi ini menjadikan hamba diri dia pada isteri dia dalam hidup ini. Sampai peringkat demikian, ta'ishu abduz zawjah. Hendaklah kamu ingat sebangsa-bangsa dalam hidup kamu. Apabila kamu sudah menjadikan rasa cinta kamu tadi melebihi daripada rasa cinta kepada Allah dan juga Rasul dalam hidup. Dalam hidup kita ni, cinta kita mesti bermatlamat.
mesti berhenti. Dekat mana kita kena berhenti cinta kita ni? Lalu ada ulama jawab berdasar pada ayat yang kita sebut tadi. Ayat yang 165 dalam surah Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa taala sebut, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman pada Allah itu kemuncak dalam hidup dia, rasa cinta dia ialah untuk Allah. Dia tidak mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia. Cinta yang sebenarnya bukan lagi untuk sesama makhluk. Cinta yang sebenarnya bukan untuk pasangan berlainan jantina, tidak. Cinta dalam hidup kita ni jangan kita letak sesama kita, tidak. Dan jangan letak pada kerjaya, nanti kamu akan rosak cinta kamu. Jangan kamu letak pada harta benda, nanti kamu akan jadi bagaikan orang kafir yang hidup dia alladzi jama'a malan wa addada, yang hidup dia mengumpulkan harta dia banyak dan sibuk menghidup. Sehingga kan dalam hidup mereka tersebut mereka sibuk mengumpulkan biar banyak harta benda mereka ini. Disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tersumbat dalam lubang kubur kamu. Cinta pada sesama kita tidak demikian. Cinta pada ibu bapa pun ada had dan ada taranya. Sehingga kan sampai kepada satu tahap disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq fil maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk dalam melakukan maksiat pada pencipta. Tak ada taat dalam yang namakan dengan makhluk. Kamu cinta pada kedua bapa kamu, boleh kamu sayang, tetapi bukan kamu sayang untuk mutlak, tidak. Tetapi sayang kamu selagi mana ibu bapa kamu menyuruh kamu buat benda yang taat, kamu taatlah dia. Tiba-tiba satu hari ibu bapa menyuruh buat satu benda yang dilarang oleh Allah, maka tidak ada lagi taat. Demikian juga dengan cinta pada negara. Demikian juga cinta pada pemimpin yang kita sering laungkan, saya sayang pada orang tu, saya sayang pada pemimpin ini dan sebagainya. Dalam hidup kita, kita kena ingat, selagi mana kita cinta pada pemimpin itu, kita kena ada had dan ada batasan. Sampai bila? Sampai dia masih lagi taat pada Allah, maka taatlah kita. Tetapi kalau sekiranya tidak ada taat lagi pada Allah, tidak ada lagi cinta kita untuknya. Kenapa dia? Kerana ketaatan kita tidak menjadi mutlak. Tetapi ketaatan kita sampai peringkat keluar ayat Quran Karim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Disebut demikian, wahai orang yang beriman pada Allah, taatlah kamu kepada Allah. Kemudian Allah guna wa atiiur rasul, dan kamu taatlah pada rasul. Tetapi untuk ulil amri, pemimpin di kalangan kamu, Allah tak guna ati, tetapi Allah guna wa'ul atfi. Allah guna wa ulil amri minkum. Wa ulil amri. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu kalimah yang disebut ati Allah menjadi mutlak. Menjadi mutlak dalam hidup kita. Memang sesempurna cinta kita untuk Allah. Kemudian yang kedua, wa atiur rasul. Hendaklah kamu taat pada rasul. Pun mutlak dalam hidup kita, tetapi tidak mutlak bermatlamat. Ulama sebut demikian. Tetapi dia mestilah kita menjadikan perantaraan. Untuk sampai bila? Untuk kita taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ulil amri minkum, pemimpin di kalangan kamu yang kamu cinta itu mesti dia taat Allah, mesti dia taat Rasul. Barulah kamu boleh mencintai ulil amri. Kalau dia tak taat pada Allah, dia tak taat pada Rasul, tidak ada kecintaan kamu padanya. Kerana dia, kalau kamu taat juga, kamu akan buat maksiat sama dengan dia buat maksiat. Kerana inilah penjelasan yang disebut dengan rasa cinta ini. Cinta tadi, kemuncak dalam hidup kita cinta untuk siapa dia? Yang disebut dengan kemuncak cinta ialah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi matlamat dalam rasa cinta pada diri seseorang. Seorang hamba, dia tak boleh lagi letak kepada cantik, cinta cantik pada seorang. Kerana kita pun tahu cantik ini benda yang berbentuk sekejap saja. Allah jadikan hari ini cantik, besok lusa Allah akan hilangkan kecantikan itu. Dan kita cinta pada seorang bukan kerana jawatan. Kalau dah kira jawatan itu akan sekejap ada. Sekejap lagi Allah akan turunkan jawatan. Kerana hari ini Allah letakkan orang ini pada jawatan tertentu. Tetapi besok lusa Allah turunkan jawatan orang tersebut. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah lah yang menaikkan seseorang dan Allah lah yang menurunkan seseorang. Dalam lirik kita tiap-tiap pagi, mulut kita sentiasa sebut, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha
wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalam hidup kita ni, kemuncak hidup kita ni, cinta kita untuk siapa? Cinta kita untuk Allah. Bukti cinta ni perlu pada Allah sampai peringkat mana? Sampai peringkat dekat dengan kematian kita, dekat dengan kematian kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Sesiapa yang dia mula mencintai untuk berjumpa dengan Allah, ni orang mukmin. Orang mukmin dekat dengan mati dia akan rasa cinta untuk berjumpa dengan Allah. Ahabballahu liqa'ah, Allah akan mula menyintai untuk berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, sesiapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, tak ada rasa cinta. Dekat nak mati, rasa sayang dia kepada benda selain daripada Allah, benci dia untuk berjumpa dengan Allah. Dekat-dekat nak mati ni, tiba-tiba timbul dalam jiwa dia perasaan apa dia? Sayang pada benda dia, sayang dengan jabatan dia, sayang dengan kedudukan dia, sayang, timbul perasaan demikian. Kari Allahu liqa'ah, Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Ini hadis yang jelas yang menunjukkan hidup ini kena ada rasa cinta kepada Allah. Tambahkan rasa cinta. Maknanya dalam agama ajar kamu jangan berpeluh hidup kamu, letih kamu mencintai makhluk sesama kamu. Tetapi biarlah kamu seletih dalam hidup kamu, letakkan rasa cinta kamu pada Allah. Sehingga kan mulut kita ni diajar supaya setiap kali mana kita solat, kita ikrarkan rasa cinta kita di awal mula-mula takbiratul ihram. Nak suruh kita ni tunjuk rasa cinta kita, kita akan sebut terus, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mulut kita ni akan sebut terus, sungguhnya sembahyang aku, wa nusuki segala amal ibadah aku, wa mahyaya segala hidup aku, wa mamati segala kematian aku, lillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, kita kena faham, sebelum anda nak terangkan lagi tentang cinta kepada Allah, kita kena faham sifat manusia ni, hati dia berbolak-balik. Hati manusia ni, Allah sering kali bolak-balikkan hati manusia. Sering terjadi dalam hidup kita ni, sekejap kita menyayangi, sekejap kita membenci. Ini Allah jadikan demikian. Oleh demikian, apabila kita letak rasa cinta sesama kita, katakanlah seorang isteri, cinta dia hanya untuk suami dia. Suatu hari suami dia berbalik perasaan, Allah balikkan perasaan suami dia, tak ada lagi rasa cinta pada isteri. Ada, dia akan datang perasaan demikian. Ataupun Allah balikkan hati seorang isteri, balikkan hati rasa cinta pada suami, tak ada lagi cinta pada suami. Di saat itu bagaimana dia nak memulihkan keadaan itu? Sehingga kan kita ni tak boleh nak buat apa lagi, sampai peringkat hati kita ni berbolak-balik. Kan kita baca dalam doa kita sebut, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, wahai Tuhanku, tolong tetapkan hati aku ni dalam taat pada kamu, ala ta'atika, dalam keadaan ala dinika, agama kamu, dan taat pada kamu. Kerana yang tak boleh bolak-balik kita ni hanyalah untuk Allah. Adapun untuk manusia boleh berbolak-balik hati manusia. Berapa ramai orang yang kadang-kadang kita jumpa pada usia yang 75 tahun dia bercerai-berai. Para hadirin sekalian, berjumpa dengan orang yang usia 66 tahun, tiba-tiba dia boleh bercerai-berai dalam hidup dia. Kenapa demikian? Kerana hati ni berbolak-balik. Cinta, saat itu waktu tersebut, apabila kamu letak cinta kamu pada sama makhluk, kamu akan cepat putus asa. Dia akan timbul perasaan putus asa itu datang. Tetapi apabila kamu tak cinta kepada Allah, kamu tak pernah give up dalam hidup kamu. Kamu tak pernah rasa putus asa. Kerana apa dia? Kerana kamu ditanam dengan satu benda yang besar dalam jiwa kamu. Apa dia? Yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah ni ditanam dalam jiwa orang mukmin. Ditanam dan ditanam sehingga kan sampai peringkat kita dekat nak meninggal dunia, malaikat itu turun di atas istiqamahnya kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu. Ini ayat yang cerita tentang ini. Apabila kita letak cinta kita kepada Allah,
letak besar cinta kita kepada Allah, maka di waktu mana dekat nak meninggal dunia, kita istiqamah, boleh bertahan dengan cinta kita. Aku nak mati, aku nak menghadap depan Allah ni, dalam keadaan aku nak mati dan nak menghadap depan Allah ni, aku kena jaga sungguh. Ini saat yang paling indah. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, tuhfatul mu'minin al-maut. Rasulullah SAW sebut demikian. Kegembiraan orang mukmin ialah kematian. Dalam hadis Rasulullah sebut, tuhfatul mu'min, tuhfatul mu'min al-maut. Maksudnya, bagaimana kamu rasa kegembiraan pada kamu saat kamu nak mati? Kenapa dia? Kerana kamu ada istiqamah kamu dengan agama. Tapi kita terkala mana kita letak cinta kita sesama makhluk, seringkali kita akan berputus asa, seringkali kita akan kecewa dalam hidup kita. Kenapa dia? Kerana perasaan itu dipelbagaikan dan berbeza-beza datang dalam hidup seorang. Lalu kita kena sebut, bagaimana kita nak tahu tanda-tanda kita mula mencintai Allah? Mula kita hidup dalam keadaan mencintai Allah. Kalau kita sebut cinta, tanda cinta Rasul ada. Orang dah sebut banyak kali. Tanda cinta Rasul berselawat. Tanda cinta Rasul apa dia? Tanda kita cinta Rasul ikut sunnah Rasulullah SAW. Tanda kita cinta Rasul, kita duduk dengan para alim ulama. Itu tanda-tanda cinta Rasul. Tetapi kalau tanda cinta pada Allah, tanda cinta kita benar-benar pada Allah, apa dia tanda dia? Ulama-ulama sebut, yang pertama, tanda kamu mula mencintai Allah, cinta kamu pada Allah, yang pertama, kamu sentiasa mentajdidkan syahadah kamu dalam hidup kamu. Tajdidus syahadah, memperbaharui syahadah. Setiap hari ini sentiasa kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para hadiskan diajar supaya kita sentiasa jangan lepas mulut kita disebut syahadah. Syahadah ni bila? Start daripada bangun tidur. Bangun tidur, mulut kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam keadaan ikhlas jiwa kita. Sampai peringkat pagi-pagi itu, nak di antara tanda kita tajdid syahadah, di antara kita perbaharui syahadah ni, kita diajar supaya sebut apa dia? Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini di antara ikrar yang mulut kita ni kena sentiasa sebut. Bila lagi kena sebut syahadah ni? Bila kita solat. Waktu mana kita solat, tahiyat awal pun kita syahadah, kemudian tahiyat yang kedua pun syahadah. Nak sebut apa dia? Hidup ni dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah bila lagi? Nak tidur, syahadah. Bila kita nak tidur, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa kena syahadah? Bimbang kalau kita tidur, tiba-tiba tidur kita ni tak dibawa untuk bangun lagi untuk keesokan hari. Kalau kita cinta sesama makhluk, boleh jadi kita boleh sebut I love you, you love I, seperti itu. Tetapi kalau kita dengan Allah nak tunjuk yang kita ni sedang cinta kepada Allah, benda apa yang mulut kita kena sebut? Syahadah. Syahadah ni jarang kita nak ulang. Dalam hidup kita ni jarang kita nak syahadah. Kerana boleh patutnya syahadah ni sentiasa kelaziman dalam hidup kita disebut sampai peringkat kemuncak. Waktu mana orang dekat nak meninggal dunia, tak ada lagi kalimah yang lain yang kita kena sebut dan kita diajar supaya sebut ialah kalimah syahadah. Rasulullah SAW sebut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang yang dekat nak mati itu, kata Rasulullah, talqinkanlah dia dengan kalimah la ilaha illallah. Dekat nak mati, kamu ajak mulut kamu jumpa dengan orang sakit dia, kita jumpa dengan dia, sebut dah syahadah belum? Dah syahadah belum? Syahadah ni tanda apa dia? Tanda kecintaan, saksi cinta dia kepada Allah. Sehingga kan mulut dia sebut asyhadu an la ilaha illallah. Itu cara demikian. Dan kita diajar supaya ajar pada orang dekat nak meninggal dunia ni, sebut la ilaha illallah. Laqinu ni maknanya apa dia? Ulang dan ulang. Talqinkan dia. Laqinu ni maknanya kamu terulang, kamu sebut sampai kalau dia dah sebut, kamu diam. Kita biasanya kita faham talqin ni orang dah meninggal dunia baru kita talqin. Bahkan dalam hadis Rasulullah aja, talqin ni untuk siapa? Untuk orang yang dekat-dekat dengan mati. Apabila dia dekat dengan mati, kamu diajar supaya talqin pada dia. Kenapa? Kerana ini kalimah yang terbaik yang kamu diajar supaya kamu ingatkan pada dia. Kan kadang-kadang orang kita ni
Orang yang dah meninggal dunia tu baru kita pergi talqin. Ya boleh, tak ada masalah pun. Tapi kita bukan mengingatkan orang dalam kubur itu, tetapi kita sedang mengingatkan orang yang masih hidup. Ajar pada orang masih hidup, ni kena ingat, apabila mati kita putus amalan, tak ada lagi amalan. Dan kita ingatkan pada orang masih hidup ini bagaimana keadaan suasana dalam kubur nanti, bagaimana keadaan yang kita kena lalui tadi. Kan kadang-kadang orang kita dia pergi sebut pada orang yang meninggal dunia, wahai Ahmad binti Minah, sekejap lagi kamu akan datangi balik malaikat, akan tanya soalan pada kamu, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Jawab, jangan takut, jangan bimbang. Jawab dengan jawapan yang tegas besok. Yang dalam kubur kata jangan takut tu imam, cuba tukar tu imam. Tukar tu imam turun ke bawah, saya ke atas tu imam. Baru tahu takut tak takut. Dengan sebutnya gambaran Rasulullah SAW ajar sebut syahadah ini menunjukkan gambaran apa dia? Gambaran kamu sedang menyintai Allah dalam hidup kamu. Dan kita kena ulang, dan kita kena sentiasa sebut pada keluarga kita syahadah. Syahadah ini menjadikan kelaziman. Sebagaimana apa dia? Sebagaimana kita berselawat sentiasa lazim dalam hidup kita, sentiasa mulut kita tak berhenti, syahadah pun jangan berhenti. Kerana apa dia? Apabila kamu hidup, kamu kena hidup dengan syahadah. Kamu tak boleh hidup dengan yang namakan dengan hafal saja, tidak. Syahadah ni, waktu mana kita nak meninggal dunia nanti, kita tak akan jawab. Kita tak boleh nak sebut dengan kalimah syahadah itu kalau sekiranya kita tidak hidup dengan syahadah. Hidup dengan syahadah ni apa dia? Keyakinan kita besar pada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ni kalimah yang menunjukkan fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Saya yakin sungguh, saya sanggup menjadi saksi. Bila sanggup menjadi saksi? Sekarang sanggup menjadi saksi. Bila lagi sanggup menjadi saksi? Akan datang saya sanggup menjadi saksi. Apa dia? An la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kalimah yang menunjukkan syahadah. Orang belajar bahasa Arab dia tahu sangatlah kalimah demikian. Kalimah yang biasa kita terjemah ni, kita kena betulkan balik dah. Saya sanggup naik saksi, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Orang tanya balik, naik ke mana? Tanya balik, nak naik ke mana? Saya sanggup naik saksi. Naik saksi itu nak naik ke mana? Yang menyebabkan kita jadi kebingungan, tak boleh nak jawab. Jawablah dengan apa dia? Asyhadu, saya sanggup menjadi saksi. Bila sanggup menjadi saksi? Sekarang. Bila lagi? Akan datang. Saya sanggup menjadi saksi. Apa dia sanggup menjadi saksi? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini gambaran dalam kalimah itu. Wa asyhadu, sama juga kita sebut. Dan saya sanggup menjadi saksi. Bila? Sekarang sanggup menjadi saksi. Bila lagi? Akan datang nanti. Ini cara terjemahan lah. Kena betulkan balik. Boleh jadi terjemahan kita zaman-zaman dahulu memang saya sanggup naik saksi. Sanggup naik saksi. Dan dalam terjemahan itu pun begitu lagi sampai hari ini. Tapi anak sebut banyak kali dah. Kena betulkan. Di sudut bahasa pun kita sebut asyhadu, saya sanggup menjadi saksi. Sanggup menjadi saksi apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebagaimana bila berlaku kemenangan, polis tanya kepada kita, kamu sanggup jadi saksi? Ya, sanggup jadi saksi. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, kereta merah langgar kereta biru. Saya sanggup menjadi saksi. Apa dia? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dalam hidup kita. Ni tanda kita ni sedang menyintai Allah, katanya para ahli ulama. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang bercinta dengan Allah, dia membiasakan hidup dia dengan membaca Al-Quran. Biasakan dalam hidup kita ni dengan membaca Al-Quran. Tanda kita mencintai Allah. Jangan, kalau kita biasa membaca Facebook, tanda sayang Mark Zuckerberg macam itu. Sayang pada mereka. Biasa kita baca WhatsApp, maknanya kita sentiasa sayang pada orang tu lah. Kamu sayang dalam hidup kamu cinta sungguh, kamu baca Quran. Jangan hidup dalam keadaan tak boleh baca Quran. Orang mukmin, dan jangan sampai peringkat dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Jangan ada di kalangan kita pada saat malam ini kalian semua mati dalam keadaan kalian tak boleh baca Quran. Jangan. Kenapa tak boleh baca Quran? Kerana orang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Bagaimana dia nak sebut dia sedang mencintai Allah? Bagaimana dia nak jawab depan Allah? Dan Anda biasa ulang, siapa yang hidup dalam keadaan dia tak boleh baca Quran, dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia masuk je kubur Putrajaya ni Presiden 21 ke boleh? Dia masuk je kubur tersebut, mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca Quran? Tak boleh baca. Kamu buat apa di atas dunia?
Kamu buat apa di atas dunia? Aku bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kat mana bukti ini kamu cinta pada? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Sedangkan orang yang mencintai Allah, hidup dia sentiasa dengan Al-Quran. Sentiasa dengan Al-Quran. Al-Quran ini menjadi rutin dalam hidup dia untuk dia lazimkan. Dia baca berterusan. Berapa kali saya kena baca Quran? Sebanyak mana kita makan. Berapa kali saya kita makan? 3 kali sehari, 3 kali juga baca Quran. Kenapa dia? Kerana makan untuk jasad yang akan mati, tetapi baca Quran untuk roh yang akan terus hidup. Baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, riba Quran tu riba. Riba Quran. Pegang tulisan, pegang jari kita ni, jalankan atas tulisan Quran ni. Jalankan jari kita. Biar jari kita khatam Quran. Kita tak boleh khatam, semua pada Allah. Semua ada Allah. Ya Allah tak boleh baca, ya Allah tak boleh baca. Sok abang putih boleh baca, ya Allah. Sok abang kau ni aku tak boleh baca, ya Allah. Biar dia menangis sekarang. Menangis sekarang jauh lebih bernilai daripada dia menangis dalam kubur nanti. Kita ni baca Quran. Hidup kita ni baca Quran ni berterusan. Sampai bila? Sampai kemuncak dalam hidup kita. Tatkala mana kita dah tak ada kerja lagi dah. Para hana sekarang dah berhentilah kerja. Para hana sekarang boleh menghabiskan Quran tu 3 hari sekali Quran. 3 hari sekali kita khatam Al-Quran. Mesti kita sampai tahap demikian dalam hidup kita. Kenapa? Kerana kita tak ada lagi saat yang lain dalam hidup kita kecuali kita membaca dan membaca dan membaca Al-Quran. Kenapa? Bagaimana kita nak habis 3 hari sekali Al-Quran? Senang je. 2 juzuk. 2 juzuk setiap satu waktu. 2 juzuk setiap satu waktu. Sebelum daripada solat, 1 juzuk. Kemudian waktu mana solat, selesai solat, 1 juzuk. 2 juzuk. Maknanya 10 juzuk sehari. Kalau kita boleh habis 10 juzuk sehari, maknanya 3 hari dan 30 juzuk. Kita boleh baca. Boleh baca? Boleh. Cuma malas nak baca. Malas nak baca. Bahkan jadikan Quran ini disebutnya sebagai kita kena jadikan dalam hidup kita surat kekasih kepada kekasih. Kena jadikan dalam hidup kita ni di antara tanda kasih dan cinta kita dengan Al-Quran. Al-Quran itu surat kekasih pada kekasih. Pengalaman kita kan, waktu mana kita kecil-kecil dahulu, waktu mana kita bercinta dahulu, kalau postman hantar surat kekasih kita, rasa nak peluk postman pagi tu rasa. Rasa kita nak rekam postman. Kita nak ucap terima kasih. Kenapa? Bagi surat kekasih. Hantar surat kekasih. Sukanya kita ambil surat kekasih ni, cium dulu, bang dulu. Bang dalam tersebut takut-takut ada bedak dan sebagainya. Kemudian siap tu gunting lagi. Gunting slow-slow, takut terkena gambar dalam tersebut. Ni bukan nak cerita pengalaman ni, jangan salah hantar. Ustaz ni ada pengalaman kot ni. Nak sebut ni gambaran apa dia? Gambaran sukanya kita dapat daripada Al-Quran. Kita dapatnya surat kekasih tadi. Malam nak tidur baca balik. Mak dah tutup dah lampu. Slow. Baca lagi. Ni zaman-zaman dahulu lah. Zaman sekarang ni tak ada dah. Orang yang sibuk dengan SMS dan sebagainya. Zaman dulu mesti seronok dapat surat kekasih ni. Kalau kekasih dia lipat balik tu, macam kekasih dia lipat lah. Kalau lipat kapal terbang, dia kata kapal terbang ni. Nak sebut ni gambaran sukanya, seronok ni. Cuba alihkan benda yang sama daripada Quran. Benda yang sama di dalam hidup kita ni terhadap Al-Quran kali. Dalam keadaan sentiasa membaca dan baca. Tanda apa dia? Tanda kita sedang memintai Allah SWT. 2. Yang 3, tanda orang yang mencintai Allah dalam hidup kita ni, orang tersebut menjadi khusyuk dalam salat. Berusaha untuk menjadi khusyuk dalam salat. Cinta sekarang ni tetap untuk Allah je. Kita tak akan putus asa dalam hidup. Kita tak akan kecewa dalam hidup. Kalau sekiranya ada orang berpaling daripada diri kita, kita rasa tak kisah. Kenapa? Aku sedang mencinta dengan Allah, bukan aku cinta dengan makhluk. Cinta kita kepada Allah tadi yang menyebabkan sembahyang kita jadi nikmat. Setiap kali mana kita solat, kita akan rasa seronoknya aku solat, peluang aku bermunajat kepada-Nya. Sehingga kan dia akan rasa manisnya saat mana dia solat tadi. Ini tanda dia sudah betul-betul mencintai Allah. Berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana ada seorang sahabat lepas pada selesai solat saja, bagi salam didapati darah yang banyak di betis ni.
Apabila darah yang banyak di betis dia, tengok-tengok ada busur panah yang melekat pada betis dia tadi. Lalu sahabat-sahabat tersebut didatangi oleh orang ramai nak cabut busur panah tadi. Katanya dia, jangan kamu cabut lagi. Jangan cabut lagi. Kamu nak cabut busur panah ni, tunggu aku salat. Aku nak salat 2 rakaat. Nanti waktu mana aku salat, kamu cabut. Lalu dia pun salat 2 rakaat. Sahabat yang lain pun cabut busur panah tadi. Di waktu itu dia benar-benar dibius. Rasa dalam hidup dia tersebut benar-benar dia mencintai Allah. Tak terasa pada dia. Selesai daripada salat, dia tanya, dah cabut ke belum? Dah cabut ke belum? Sahabat-sahabat yang lain kata, dah cabut. Alhamdulillah, dia sebut, aku tak terasa nikmatnya waktu mana salat, sehingga kan aku tak terasa lagi fana terhadap dunia dalam hidup ini. Allahu Akbar. Kita tak jumpa dah. Kita ni bunyi handphone pun tergedik-gedik. Nak sebutnya kita dia jadi demikian. Kadang-kadang kita tengah solat pun tak khusyuk dah kita. Tak khusyuk dah. Kena imam baca panjang pula, lagi sakit hati. Pak Imam ni nak mampu betul. Baca pula panjang-panjang. Inna aqalna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna surah. Maknanya tak rasa nikmat. Padahal solat tadi menjadikan itu kemuncak rasa cinta dalam hidup. 2, 3. Yang keempat, orang yang cinta pada Allah, dia berlomba untuk melakukan amal saleh. Cinta pada Allah, dia akan mula berlomba. Berlomba untuk nak buat benda yang baik. Benda apa yang baik, dia akan cuba. Mencuba dalam hidup dia untuk menambahkan amal saleh. Kenapa? Kerana di antara amal saleh ni, benda yang baik yang kita lakukan tadi, dia tidak memulang, dia tidak akan memberi kepada orang, tidak. Tetapi dia akan balik semula pada diri dia. Ini dalam Al-Quran banyak Allah cerita tentang setiap kali mana kamu buat benda yang baik, kamu akan balik semula pada diri kamu. Benda yang baik kamu buat, kamu jangan ingat kamu buat benda yang baik, dia akan kena pada orang yang kamu bagi itu. Tak. Yang tu satu, orang tu dapat manfaat. Katakanlah sekejap lagi tabun derma kita lalu ni kan. Tabun derma lalu ni, kita derma. Bukan kita derma untuk seorang kita, tetapi kita derma untuk siapa? Derma untuk diri kita sendiri. Kita derma untuk diri kita sendiri. Terpulang pada kita, kebetulan tabung derma ni lalu, dalam poket kita ni ada 2 keping je. Satu RM50, satu lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Nak sebutnya RM1 tak kena kaya. Kita pun masuk yang RM1. RM1 tersebut. Yang RM50 ni kejap lagi nak minum air teh, kejap lagi nak pergi kedai, kejap lagi banyak kita sebut demikian. Maknanya apa dia? Di akhirat nanti kita tengok yang RM1 tu dia milik kita. Yang RM50 lagi menjadi milik orang lain. Hidup kita ni, kita diajar supaya tanam dalam hidup kita berlomba buat benda yang baik. Kerana tiap kali mana kita buat benda yang baik, kita tak buat baik pada orang sahaja, tidak. Tetapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri dalam hidup kita. Di akhirat nanti kita nampak benda-benda yang kita buat ini sendiri. Manakala orang yang buat jahat dalam hidup kita, kita kena menung kejap. Orang yang buat jahat pada kita ni, bukannya dia buat jahat untuk kita tak, tetapi dia sedang buat jahat untuk diri dia sendiri. Dalam hidup orang buat jahat pada kita ni banyak. Kadang-kadang kena tukar kerja, kadang-kadang orang tak naik jawatan kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ni macam-macam gaya orang buat jahat. Yang sihir-sihir, yang lakukan benda-benda yang tak baik, macam-macam gaya dalam masyarakat kita ni. Yang dia buat jahat, tiap kali mana dia buat jahat, tanam dalam pemikiran kita. Dia tak buat jahat pada diri kita, tak. Kita ni terkesan dah jahat dia sikit. Tetapi yang besarnya apa dia? Yang besarnya jahat itu kembali balik pada diri dia. Kembali balik. Di akhirat nanti dia akan buat benda, dia akan bawa balik barang yang dia ambil, barang yang dia curi, barang yang dia lakukan itu, semuanya dia akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kita ni, satu lagi, apabila orang buat jahat, jangan berdendam. Jangan dendam dengan dia. Biarkan dia, maafkanlah dia. Supaya apa dia? Supaya kita cepat di akhirat nanti. Tak lama kita di akhirat nanti. Anda biasa sebut demikian. Setiap kali mana orang buat jahat pada kita, jangan simpan dendam dalam hati kita. Bahkan kita ajar apa dia? Ya Allah, kamu balaslah balasan untuk dia, ya Allah. Ufawwidu amri ila Allah. Aku lepaskan urusan ini pada kamu, ya Allah. Kamulah sebaik-baik. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah paling suka dengan orang yang hidup bergantung pada Allah. Dan Allah ni yang membalas, sebaik-baik membalas. Kita jangan nak balas kan? Tak payah nak dendam, tak payah. Kenapa?
Kerana dendam kita itu menyusahkan kita di padang mahsyar nanti, memenatkan kita di padang mahsyar. Anda biasa buat contoh biasa anda buat contoh, kita ni turun daripada surau ni, tiba-tiba tengok selipar kita baru beli tu hilang. Oh, hilang, baru je beli, dah lah kena GST kita sebut ni. Selipar kita tersebut, kita itu sakit hati, Allah sajalah yang tahu. Kita dalam keadaan yang kita selipar kita hilang, waktu tu kita boleh tahan tak boleh tahan? Mulut kita, kalau orang yang tahan, mulut dia sebut terus. Dia sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. Lalu dia sebut Allah mahjurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini ya Allah. Saya dah kena musibah ini ya Allah. Allah mahjurni fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah pada saya yang jauh yang lebih baik daripada ini ya Allah. Ini doa kita. Allah mahjurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini ya Allah. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah pada saya ya Allah yang jauh lebih baik daripada ini ya Allah. Ini orang yang mukmin. Orang mukmin angkat tangan, dia berdoa pada Allah, ya Allah, aku tak ada kekuatan, tak ada keupayaan. Sebagaimana yang berlaku pada Rasulullah SAW. Waktu mana dia dibalik batu, dia dikhianati dan sebagainya, datang malaikat, waktu saat tersebut dia sebut apa dia pada malaikat? Malaikat, aku tak kisah dah, aku serah pada Allah. Yang pentingnya aku nak mengadu pada Allah. Dia sebut Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku nak mengadu pada kamu ya Allah, lemahnya jasa aku ya Allah. Wa qillati, tak ada kekuatan pada aku ya Allah. Wa hawani anin nas, hinanya aku pada pandangan manusia ini ya Allah. Rasulullah sebut dalam keadaan mengalir mati. Sama juga kita yang bila tak ada dah barang yang kita sayang tadi kita hilang, kita sebut ya Allah, aku nak mengadu pada kamu ya Allah, susahnya aku nak dapat rezeki ni. Tiba-tiba dah dapat rezeki, orang buat khianat pula pada aku ya Allah. Serah pada kamu lah ya Allah. Itu yang terbaik dalam hidup aku ya Allah. Tak payah nak dendam-dendam. Ada setengah orang tak, dia cari selipar tak jumpa, dia mula cakap dengan menatang mana curi selipar. Aku tak halal dunia akhirat. Dunia akhirat tak payah 7 keturunan disambut sikit. 7 keturunan dia tak halal. Akhirat nanti penat. Ingat dia, orang lain semua dah masuk syurga, tak masuk lagi syurga. Lillah. Orang tanya kenapa tak masuk syurga ni? Tunggu selipar Jepun tak sampai. Selipar yang orang curi itu tak sampai lagi. Nak selesai masalah tu jadi lambat dalam hidup ni. Jadi kita je, setiap kali mana orang buat khianat, kita sebut khianat itu untuk dia. Manakala kerja kita buat amal soleh, sepanjang masa berlumba dalam buat benda yang baik. Para sekalian kena ingat, dan anak pun kena ingat benda ni. Hidup kita kadang-kadang kita buat benda yang jahat tu kecil, tapi benda yang jahat kecil itulah yang padan dimasuk neraka. Kadang-kadang kita buat benda yang baik ni kecil je. Benda yang baik ni kecil je, tetapi dengan benda yang baik itulah memasukkan kita ke dalam syurga. Sikit je benda. Kadang-kadang kita jangan ingat besar sangat yang lain. Ya, jangan pula lepas pada tak semayang, tak puasa pula. Kerana benda tu besar sangat je. Ustaz sebut jangan pandang yang besar, pandang yang kecil-kecil sudah. Tak, begini maksudnya. Ada seorang hamba Allah zaman Rasulullah SAW. Dia seorang yang bangun tahajud malam. Siang hari pula dia puasa sunat, perempuan. Tapi satu penyakit dia, setiap kali mana dia selesai buat basuhan, dia simbah air basuhan itu ke rumah jiran sebelah. Itu je perangai dia. Jiran sebelah dia sakit hati dengan dia. Sakit hati apa dia? Sakit hati dengan air simbahan tadi. Air simbahan tadi kena rumah sebelah, meninggal dunia. Satu hari dia meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, Rasulullah SAW ditanya, bagaimana kesudahan dia ya Rasulullah? Bagaimana tempat dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, hiya finnar, dia dalam neraka Allah SWT. Amalan bagus, yang lain bagus, tapi menyakitkan hati dia. Orang hadis yang duduk rumah bertingkat macam ni kan, kawasan sakit hati jiran. Malam-malam rumah kita, rumah atas tu gedung. Yang kat bawah tension, tak tidur lagi kau orang kat. Benda-benda yang demikian je. Kadang-kadang kita menyakitkan jiran sebelah, jiran bawah dan sebagainya.
Orang bawah menyakitkan orang ke atas pun sama juga. Nak sakitkan orang ke atas senang je. Masak tu dia sedap. Bangun, goreng ikan kering je. Goreng ikan kering. Baru tu naik ke atas. Jiran ke atas tu telan air liu. Telan air liu. Sampai tak sampai ikan kering tu? Tak sampai. Tak sampai kamu sakitkan hati ke atas. Pun cukup. Kadang-kadang dalam Islam kita buat amal solat tu kecil je. Tetapi dengan yang solat kecil itu, dia membawa kebaikan sampai ke dalam syurga. Contoh apa dia? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, dia buat apa dia? Jaga wuduk dia dalam hidup dia. Jaga wuduk. Yang lain yang besar tu dia jaga juga. Tapi nak sebut ni dalam hidup dia, apabila berjalan dalam syurga, Rasulullah SAW tanya, amalan apa yang kamu lakukan Bilal? Kamu buat apa ni? Aku jalan di dalam syurga, kedengaran telapak kaki kamu. Jalan dalam syurga ni, dengar telapak kaki kamu jalan. Syurga mana yang masuk, tiba-tiba kedengaran telapak kaki kamu. Kamu buat amalan apa Bilal? Bilal jawab, tak ada ya Rasulullah. Aku hanya jaga wuduk, batal wuduk, aku ambil wuduk kembali. Batal wuduk, aku ambil wuduk yang baru pula. Dan lepas itu aku sembahyang sunat 2 rakaat. Rasulullah kata, hakadha ya Bilal. Ya, sebab itu wahai Bilal. Maknanya, amal salih kita ni, biar kita ni sentiasa terjaga dan terjaga. Itu tanda kita sedang menyintai Allah SWT. Dan yang akhir sekali para hadis sekali, tanda dia mencintai Allah dan juga Rasul dalam hidup seorang ini. Kemuncak cinta dia ialah doa dia yang sentiasa ditagihkan kepada Allah. Dalam hidup ini, jangan berhenti daripada doa dan doa kepada Allah. Doa ni sentiasa. Bangunlah malam-malam. Tak payah. Kalaupun kita tak nak sembahyang, bangun juga malam. Malam untuk apa dia? Sebut dia, Rabbi firli. Tak boleh dah sebut yang lain. Mengantuk sangat, dong tidur lagi. Sebut yang tu je, bangun. Doa pada Allah. Jangan tak doa pada Allah. Kerana apa dia? Doa ni tanda kita sedang bergantung dan bergayut pada Allah. Orang yang tak nak berdoa, orang yang tak nak doa, maknanya dia sedang tidak bergantung dan tidak bergayut pada Allah. Dalam hidup ini, doa ini menjadi kelaziman. Biasakan hidup kita. Bahkan kita tak jumpa satu benda yang Rasulullah buat, Rasulullah tak sertai dengan doa. Rasulullah buat sesuatu benda, Rasulullah akan sertai dengan doa. Semua benda yang Rasulullah buat, Rasulullah ajar. Nak makan ada doa, nak tidur ada doa. Segala benda yang kamu, harta kamu nak bersama suami isteri, kamu ada doa dalam hidup kamu. Kenapa doa? Doa ni menjadi mukhul ibadah, menjadi otak kepada ibadah. Apabila kamu doa, itu tanda kamu sedang menyintai Allah. Dan esakan tangisan kamu dalam doa itu menunjukkan kamu benar-benar merindui Allah. Kalau mana kita dah boleh sampai peringkat kita ni benar-benar dalam keadaan kita cinta sungguh-sungguh, kita dalam doa kita sebut, ya Allah, kemuncak cinta aku kepada kamu, ya Allah, aku ingin melihat wajah kamu dalam syurga kamu nanti, ya Allah. Ini benda yang kita akan sebut dalam doa kita. Dan kemuncak orang yang cinta dengan Allah, Allah tunjukkan wajah dia kepada dia. Dan inilah yang menjadi impian bagi tiap-tiap mereka yang beriman pada Allah. Impian kita bukan nak masuk syurga saja, tidak. Nak lihat wajah Allah dalam syurga Allah. Kemuncak dipanggil demikian. Kecintaan dalam hidup seorang, barulah kemuncak di waktu itu kita tunjukkan dengan apa dia? Doa. Doa dan berterusan dalam hidup kita. Bahkan anda sering kali sebut kepada kita semua, dalam doa ni belajar bagaimana Rasulullah doa. Rasulullah doa tu sentiasa termenandang. Tangan Rasulullah terangkat, lagi lama lagi terangkat, lagi lama lagi terangkat ini sehingga nampak bawah ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara Rasulullah doa. Dan jangan amalkan cara orang Melayu doanya. Orang kita yang doa kerap kali letak tangan atas perut. Malas kita doanya. Doa ni biar terangkat. Tangan kita ni terangkat, tengadah sampai naik ke atas. Lamanya doa ni Rasulullah angkat sampai nampak bawah tiak Rasulullah SAW. Kita berdoa berapa lama? Kita tak. Lagi lama lagi turun. Lamanya Pak Imam. Benda dah doa lama. Lamanya. Amin juga. Tapi sakit hati pun ada juga. Turun mula. Lama-lama turun. Mula bilang cicak berapa ekor cicak. Kita yang jadi demikian. Malahnya doa. Yang turut lagi doa tu kan, anda biasa cerita tu. Bagi salam je. Angkat tangan tu, ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin. Doa paling ringkas dalam dunia.
Orang tanya, kenapa ringkas sangat doa? Doa itulah saat dulu, kini dan selama-lamanya. Tak ubah-ubah dalam hidup. Doa ni biar semakin banyak. Tanda apa dia? Tanda kita sedang menyintai Allah dalam hidup kita, sehingga kan apabila kita mati, benar-benar kita penuh dalam hati kita rasa cinta dan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana harap supaya kita boleh faham konsep cinta dalam Islam, dan jangan sekali-kali kita terjadi sebagaimana mereka-mereka yang asyik dengan cinta-cinta palsu. Jangan sampai peringkat di mana kita terjadi dalam hidup kita, kita akhirnya rosak dalam hidup kita. Seorang isteri jangan lagi ditumpang rasa cinta dengan suami dia saja. Jangan dia letakkan kemuncak cinta dia dengan suami dia, tetapi dia kena letak dalam hidup dia, hanya seketika sahaja Allah membenarkan saya hidup mencintai suami saya. Tetapi cinta saya bukan untuk suami, tetapi cinta saya untuk Allah. Manakala seorang suami, dia kena sebut dia tidak mencintai isteri dia sepenuh hati, tidak. Tetapi hati dia dipenuhi cinta untuk Allah, bukan cinta untuk isteri dia. Sebab itu dia sebut, ana uhibbuki fillah, saya cinta pada kamu kerana Allah. Manakala seorang isteri, dia sebut pada suami dia, ana uhibbuka fillah, saya menyintai kamu kerana Allah. Kerana Allah, itu beza dipanggil. Kita letak kerana Allah. Kerana Allah itu kemuncak, bukan manusia itu yang menjadi kemuncak dalam hidup kita. Mudah-mudahan malam ini kita boleh faham konsep ini dan mula kita pupuk kembali, bina kembali kesilapan yang telah kita lakukan. Kita tersilap, ramai orang tersilap. Ramai mana orang yang tersilap? Ustaz-ustaz pun tersilap dalam rasa cinta ini. Dan sebelum daripada ini, ramai sangat orang kita merasa cinta kepada sesama makhluk sehingga terlupakan pada Khalik, yang menyebabkan akhirnya kita lawan segala benda yang diajar dan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ketemukan kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang hidup dalam keadaan mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta kita, sehingga kan kita diberi kelayakan untuk melihat wajah Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf sekalian, sebelum daripada kita doa ni, sebagaimana biasa, Anda nak mengambil kesempatan pada jemaah. Anda nak sebut bahawa Anda sedang menyiapkan sekolah di Shah Alam, Syah 8, dan Anda sentiasa mencari dana untuk nak siapkan sekolah Anda ni di Syah 8 Shah Alam ni. Dan malam ni Anda bawa sijil wakaf. Kalau tuan-tuan nak wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya, tuan-tuan boleh dapatkan sijil wakaf tersebut. Sijil wakaf tu ada yang RM50, ada yang RM100. Kita nak suruh semua dapat manfaat daripada wakaf tersebut. Wakaf bangunan sekolah ni, sekolah anaknya, sekarang ni ada pelajar lebih kurang 100 orang pelajar, 100 lebih pelajar yang menghafal Quran, lelaki dan perempuan. Dan pelajar di sini ni, di Syah 8 Shah Alam ini, mereka sedang berusaha untuk nak habiskan 30 juz Al-Quran. Dan kalau kita wakaf tersebut, kita dapat pahala tiap-tiap hari lah, tiap-tiap hari yang mereka membaca dan membaca Al-Quran. Siapa yang nak membaca Al-Quran untuk diri kita tiap-tiap hari, jaga. Jadi kita buat amalan ini. Satu. Yang keduanya, Anda bantu sekolah di selatan Thailand. Bapa mereka ditembak mati, Anda ambil anak-anak tersebut, Anda buat satu sekolah di Yala, di Krong Pinang. Kemudian pelajar lebih kurang 300 orang pelajar. Dan pelajar tersebut kita biayai, kita tanggung mereka dengan cara kita suruh mereka bela lebah dan dapatkan madu. Madu tersebut, madu itu mereka letak depan mereka, mereka sujud setiap malam selama lebih kurang 3 jam. Setiap pagi mereka bangun sujud. Dan Anda gunakan madu tersebut untuk mereka hantar madu itu, Anda gunakan untuk perubatan Islam. Anda terlibat dalam KPMA, menjadi timbalan Presiden Gabungan Pengamal Perubatan Islam Malaysia ni. Kemudian Anda gunakan untuk main kena sihir. Siapa kena sihir tu Anda kata minum air madu. Alhamdulillah setakat ni mereka minum air madu tu keluar bahan-bahan yang kotor-kotor yang masyarakat kita dekat banyak sangat ilmu sihir. Sihir-sihir yang tersebar ni. Kerana di Malaysia kita ni tak ada undang-undang sihir, tak ada. Kita pergi rekod polis, kita beritahu kita kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir. Maknanya tak ada undang-undang tempat kita dalam masalah sihir. Polis pun kena sihir juga.
Jadi macam mana cara dia? Kita gunakan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sekalian minum buat amalan. Ada yang kencing manis teruk, dia buat amalan turun kadar gula dalam dia. Ada yang daripada bintun, dia kena kencing manis dia tahap 30. Ada bacaan gula dalam darah dia. Kemudian dia buat amalan ini. Dia buat amalan minum air madu. Dia kata, Ustaz, saya turun daripada 30 menjadi 6 ataupun 7 sekarang. Saya tak makan dah ubat, saya buat amalan itu. Alhamdulillah, memang betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil hasan, biasakan hidup kamu dengan makan madu, betul Rasulullah. Makan madu yang bukan bermadu, makan madu. Ini satu-satunya madu yang kita bawa di rumah. Orang rumah kita senyum. Berbalik madu satu lagi belakang barang. Jadi madu ni anda bawa sama dengan tujuan untuk bantuan pada mereka tersebut. Kemudian ada ni CD yang dijual oleh sahabat kita ni. Dia rakam kuliah muslimat ni. Kuliah muslimat yang orang perempuan ada 3 surah yang diwajib belajar. Jangan dia mati kalau dia tak habis. Dia tak belajar 3 surah ni. 3 surah ni, surah Al-Ahzab, surah An-Nur dan surah An-Nisa. Orang perempuan, orang lelaki ada 2 surah yang wajib dia belajar. Jangan mati kalau tak habis 2 surah ni. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Jadi yang dirakam ni sampai ayat yang ke-23 je. Rakaman daripada beberapa siri-siri kuliah ni, insya-Allah para ahli sekalian boleh dapatkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami mohon pada kamu ya Allah, agar dipenuhkan hati kami ini dengan perasaan cinta dan sayang pada kamu ya Allah, sehingga kami mentaati setiap perintah yang diperintahkan oleh kamu ya Allah, sehingga kan kami menyayangi dan menyintai Rasul kami ya Allah, sehingga kan kami mentaati kedua bapa kami ya Allah, sehingga kan anak-anak kami mengasihi dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon untuk mengadu pada kamu ya Allah, agar bagaimana benarnya hidup kami ini dalam mentaati perintah kamu ya Allah, sehingga kan janganlah kamu sia-siakan amalan kami ini ya Allah. Katakanlah mana kami mengadu di hadapan kamu nanti ya Allah, kami mengharapkan ganjaran yang setimpal di atas amalan usaha yang kami kerjakan ini ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk kami mengadu pada kamu ya Allah. Betapa banyaknya mata-mata yang dengki pada kami ya Allah. Betapa banyaknya hati-hati yang busuk terhadap kami ya Allah. Dan betapa ramainya mereka yang mengambil kesempatan di atas kelemahan kami ini ya Allah. Tetapi kami tidak mampu untuk membalas kejahatan dan khianat mereka itu ya Allah. Kecuali kamu lah ya Allah yang boleh membantu kami ya Allah untuk melepaskan kami daripada bebanan dan tekanan ini ya Allah. Mohonkan kami untuk kami mengadu pada kamu ya Allah, bagaimana kekeluargaan kami ini ya Allah, dalam kami menyusun rumah tangga kami ini ya Allah. Seringkali kami diuji dalam kekeluargaan kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, dengan pasangan hidup kami ya Allah, dengan ibu bapa mertua kami ya Allah, dengan keluarga ipaduai kami ya Allah. Ya Allah, kamu yang mengetahui ya Allah setiap urusan rumah tangga kami ini ya Allah. Kecuali kamu bantulah kami ini ya Allah, kerana bantuan kamu itu diperlukan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Bimbingkanlah jasad kami ini ya Allah. Ringankan tua dan kami dalam mentaati perintah kamu ya Allah. Senangkanlah kami untuk bangun tahajud di malam hari ya Allah. Ringankan bibir kami untuk membaca ayat-ayat kamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat mazmumah ya Allah, membenci para alim ulama ya Allah, menjauhi kehidupan dengan para alim ulama itu ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan para alim ulama ya Allah, yang sentiasa mendekatkan kami pada kamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah di saat mana kami kesendirian ya Allah, berhadapan dengan malaikat maut ya Allah. Di kala itu ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sehingga kan kami menghadap dan di hadapan kamu ya Allah dengan kalimah thayyibah itu ya Allah.
Kalau mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, yang akan datang menziarahi mayat kami nanti ya Allah, di kalangan hamba-hamba kami yang saleh ya Allah, berbaik sangkalah manusia di saat itu melihat wajah kami nanti ya Allah. Kala mana kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Di kala mana kami mula dimandikan mayat kami nanti ya Allah, izinkan anak-anak kami yang saleh ya Allah, yang akan memandikan mayat kami nanti ya Allah. Di saat itu ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah dengan guguran air menjus badan kami itu ya Allah. Di kala mana kami mula dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang berjasa kami itu ya Allah. Senangkanlah kami di saat itu ya Allah, di saat mana kami akan menghadap di hadapan kamu ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba kamu yang tenang di saat itu ya Allah, sehingga kan kami disembahyangkan nanti ya Allah. Jadikanlah mereka yang saleh yang akan sembahyang mayat kami nanti ya Allah. Mereka akan datang untuk sembahyang mayat kami nanti ya Allah. Para malaikat kamu akan menyembahyangkan mayat kami nanti ya Allah. Waktu mana kami menjadi usul nanti ya Allah, ringankanlah usulan itu ya Allah. Beratkanlah dengan pahala-pahala yang banyak yang kami bawa di hadapan kami nanti ya Allah. Di kala mana kami mula diletakkan di liang lahat nanti ya Allah, di kala mana tanah-tanah itu berbangun di hadapan muka kami nanti ya Allah, di kala mana kedengaran cacing-cacing di bawah telinga kami nanti ya Allah, di kala mana kami kesempitan dalam kubur nanti ya Allah, kamu lapangkanlah kubur kami nanti ya Allah. Jadikan kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan arwah ayah kami ya Allah di Indiyin ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan arwah datuk nenek moyang kami yang meninggal dunia sebelum daripada ini ya Allah di Indiyin ya Allah. Kami ingin mengecupi dahi mereka ya Allah. Kami menyayangi kasih sayang mereka ya Allah. Kami inginkan belayan kasih sayang mereka yang pernah membelai kami di waktu mana kami kecil dahulu ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di tepi mereka ya Allah, untuk bermain di atas tidur di atas ribaan mereka ya Allah. Dengan penuh kasih sayang kamu ya Allah, kumpulkanlah kami di Indiyin ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada Sijin ya Allah. Jangan kamu campakkan kami ke dalam Sijin ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Takada mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Jangan kamu dedahkan amalan buruk yang kami lakukan di dunia ini ya Allah. Kami malu dan kami segan dengan manusia nanti ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa yang pernah kami lakukan ini ya Allah. Senangkanlah kami masuk di syurga kamu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguris hati ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Di pipi ini dipeluk dan dicium bertalu-talu sewaktu mana kami kecil dahulu ya Allah. Di waktu mana kami makan ya Allah, bersempah dan berselerakan di tepi-tepi pinggan itu ya Allah. Dikutip untuk disuap di mulutnya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dengan ibu kami kata itu ya Allah. Ibu kami bersengkang mata ya Allah, membesarkan kami dan mengasuhkan kami ya Allah. Berhutang keliling pinggang ya Allah untuk membesarkan kami ini ya Allah. Sayangnya kami tidak mampu untuk membalas jasa itu ya Allah, kecuali tak ada doa inilah ya Allah. Ya kami mohon pada kamu ya Allah, agar kamu ampunkanlah kesilapan kami itu ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan hati anak-anak kami pula enggan dan keras dengan kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah kami seringkali diuji dan dipuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah
yang menyebabkan hidup kekeluargaan kami berantakan ya Allah, kerana dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun dosa kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.